KPM. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sejaya upaya. Engkau terunggul, wajah standing in the eyes of the world. Kami pelajar dari SMK Bandar Baru Sentul ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64. Malaysia prihatin. Eyes, standing in the eyes, standing in the eyes of the world. Saya pun tengah belajar ni. Tapi serak sikit lah tadi minum ais. Saya nak belajar dengan kawan-kawan saya tadi. Macam mana mereka ni boleh jadi suara sedap macam tadi kan. Apa khabar murid-murid sekalian? Apa khabar semua? Mana kawan-kawan saya ni? Khabar baik. Baik, Alhamdulillah. Macam mana boleh jadi suara sedap ni? Belajar dengan siapa ni kawan-kawan saya ni? Belajar dengan siapa tu suara sedap tu? Cikgu Wan Mazni. Oh, patutlah suara sedap. Lepas ni kita nak belajar lagi cara macam mana kita nak menyanyi, macam mana kita nak melontarkan suara. Tapi sebelum tu murid-murid nak kenal ke siapa guru yang disebutkan sebentar tadi? Nak kenal dengan lebih lanjut? Jom kita saksikan profil guru kita. Kita bawakan kepada anda guru pendidikan muzik iaitu Cikgu Wan Mazni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Apa khabar cikgu? Baik. Nampak cikgu? Dia panggil pun kena beralun tadi. Okey, baik. Tapi suara saya rock sikit cikgu. Sebab tadi saya minum ais. Tapi hari ni mungkin cikgu boleh ajar macam mana kita nak melontarkan suara kan. Macam mana kita nak suara merdu, sayu-sayu bahasa kan. Boleh cikgu ya? Okey, baik. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu macam biasa cikgu kita nak pesan kepada murid-murid kita kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman dulu cikgu? Okey, dipersilakan cikgu. Okey. Terima kasihlah cikgu. Cikgu, kalau lagu yang cikgu favourite lah, kalau nyanyi dekat rumah tu, ada lagu favourite ke cikgu? Aduh, banyak juga Banyak lah. Banyak saya suka lagu Engkau Bagai Air Yang Jernih. Lagu apa tu cikgu? Macam lagu Suci dan Debu kan? Betul. Okey cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan kawan-kawan saya. Okey. Mereka ni cikgu, kalau kita boleh buat persembahan live di Didik TV ni kan seronok cikgu kan? Kita bawa mereka datang ke sini dengan percussion dan sebagainya. Boleh cikgu next time? Boleh, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu. First kita nak berkenalan dengan Fakrul. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Hai. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fakrul Fahmi bin Lokman, pelajar tingkatan 5 Pendidikan Muzik SMK Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya menjadi seorang guru muzik. Oh, seorang guru muzik. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Ulfa. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Okey, Ulfa, are you there? Okey, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Ulfa binti Wan Rizal. Saya
belajar tingkatan 5 di SMK Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya nak jadi cikgu muzik juga. Oh, cikgu muzik juga. Agaknya cikgu Mazni ni kan, mai peminat ni kan. Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Khairul Daniel. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Daniel Ilham bin Khairul Nizam dari Sekolah SMK Bandar Baru Sentul, tingkatan 5 pendidikan muzik. Cita-cita saya untuk menjadi pemain muzik. Pemain muzik. Tadi guru muzik, ni pemain muzik. Penyanyi. Lepas ni penyanyi kot. Kita nak berkenalan pula dengan siapa pula ni? Hazim. Dipersilakan Hazim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hazim bin Muhammad daripada SMK Bandar Baru Sentul, tingkatan 5. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru muzik. Guru muzik. Okey, dan seterusnya kita nak bersama dengan kita punya penyanyi ni. Okey, Aini, boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda? Hai, nama saya Aini Razida binti Rudiansyah, pelajar tingkatan 5 daripada SMK Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pemuzik yang terkenal. Wow, bercakap dengan menyanyi itu macam sama lah. Dua-dua sedap lah. Okey, kita nak berkenalan pula yang terakhir bersama dengan Hani Nabila. Dipersilakan. Okey. Boleh. Hani, dengar tak? Okey, boleh kenalkan diri Hani? Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Hani Nabila binti Salim, murid tingkatan 5 daripada Bandar Baru Sentul. Saya cita-cita saya Okey, tak apa. Cita-cita dia besar tu. Cita-cita tu. Sampai tak dengar lah suara dia Biarlah kan. rahsia. Okey, tak apa. Baik, sekarang ni cikgu, subjek ni biasanya menjadi kegemaran murid-murid ke ataupun lah bosanlah subjek ni ke murid-murid suka subjek ni cikgu? Yang memilih tu biasanya yang berminat mempelajari muzik dengan lebih mendalam lah. Sebab Kalau kita saya, mempunyai cikgu? pilihan. Oh, ada pilihan? Murid nak mengambil seni ataupun muzik. Oh. So, andainya semua yang memilih muzik tu yang berminat. Yes, saya yakin dan percaya yang bersama dengan kita ni yang berminat dalam seni muzik cikgu. Jadi kita nak tanyalah pandangan murid-murid ni betul-betul ke suka dengan subjek ni kan? Kita nak tanya yang pertama dengan Ulfa. Ulfa memang minat muzik ke Ulfa? Apa pandangan awak tentang topik hari ni? Silakan. Ya. Apa pandangan awak tentang topik hari ni? Awak suka tak? Suka. Suka? Okey. Okey, tak apa. Kita nak tanya lagi dengan Khairul Daniel. Daniel, apa pandangan awak tentang topik pada hari ini? Silakan. Pada pandangan saya lah, topik untuk hari ni kita nak belajar cara untuk mencipta melodi mudah menggunakan meter 2/4, 3/4, 4/4 dan juga not dan tanda rehat yang telah dipelajari. Okey cikgu. Jadi kalau kita tengok pada hari ni cikgu, macam tadi lah cikgu, lagu lama dengan lagu baru melodinya berbeza, betul cikgu? Betul. Mungkin cikgu boleh cerita sikit apa objektif yang akan kita capai pada akhir kelas kita pada hari ini cikgu? Okey, Assalamualaikum. So, jangan lepaskan peluang. Hari ini cikgu nak kongsikan bersama semua calon-calon SPM tentang salah satu soalan yang ada dalam peperiksaan yang takut nak jawab, iaitu penghasilan melodi. Cikgu nak kongsikan bagaimanakah tips-tips cara nak menjawab soalan menghasilkan melodi mudah ni yang dirasakan oleh ramai orang susah nak buat soalan ni. Sebenarnya senang saja, kena tahu cara dia. Yelah, dah hadi-hadi dengan muzik kan. Takkan tak boleh jawab soalan muzik kan. Okey, baik murid-murid, nak tahu macam mana nak menjawab soalan muzik dengan full mark? Selepas ni kita akan bersama dengan cikgu. Boleh tak murid-murid? Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Malam bulan di pagar bintang.
Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Okey cikgu, saya memang hobi saya menyanyi cikgu. Tapi orang kata takut hujan ni kan. Saya tak menyanyilah cikgu. Okey, baik cikgu. Hari ini topik kita memang cukup menarik. Sebelum kita dengar lagu sedap-sedap kat radio apa semua, rupa-rupanya sebelum itu kita kena mencipta melodi. Betul cikgu? Jadi hari ini kita nak fokus topik kita iaitu penciptaan melodi. Baik murid-murid kita macam mana? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, kata dah. Okey, boleh? Okey, silakan. Boleh dah. Dah. Okey. Baik cikgu. Lepas ni kita suruh dia bernyanyi lagi cikgu Boleh. Okey, dipersilakan cikgu Mazli. Okey, terima kasih Aiman. So, Assalamualaikum semua. So, hari ini cikgu akan kongsikan berkenaan dengan tajuk penghasilan melodi mudah. Okey, fokus cikgu adalah di segmen yang pertama cikgu akan terangkan dan akan bagi tips sebagai pilihan calon-calon SPM Pendidikan Muzik nak pilih yang mana untuk menghasilkan melodi. Dan yang segmen yang kedua cikgu akan memberi tips-tips pengetahuan tentang bagaimana nak dapat markah yang tinggi soalan yang berkaitan dengan penghasilan melodi. So kita tengok dulu apa yang berlaku ni. Penghasilan melodi. Sebenarnya dalam bidang penghasilan muzik di tingkatan 4 kita akan didedahkan dengan mencipta melodi mudah dalam nada major dan mempersembahkan hasil tersebut. Kalau di sekolah secara bersemuka kita akan persembahkan dalam kelas lah, kalau tidak secara Google Meet. Dan tingkatan 5 adalah skill minor. Tingkatan 4 lah major dan minor. Untuk segmen kali ini, cikgu akan fokuskan hanya tingkatan 4 sahaja. Okey? Alright. So, apa yang berlaku di tingkatan 4? Kita hanya akan mempelajari not-not yang cikgu paparkan di sini, iaitu mencipta melodi mudah dalam nada major menggunakan tak semua not yang cikgu guna, tapi inilah untuk mengetahui semua di tingkatan 4 sepatutnya kita dah kuasai not-not yang cikgu senaraikan. Yang kedua, tahu apa itu meter 3/4, 4/4 dan yang mempersembahkan kita satu hari nanti bila kita bersemuka. Dan yang pentingnya ialah yang ini ramai yang tak sure, tak pasti apa nak jawab, iaitu nilai murni dalam penghasilan karya. Kerana sebenarnya ada soalan ramai yang murid-murid tinggalkan bahagian soalan ni. Soalan tu dah nilai murni soalan nilai murni sebab tak ada idea apa jawapan nak jawab. Dah boleh tulis sendiri dah cikgu kan. Nilai murni. Tapi cikgu, bila kita sebut melodi cikgu, saya ingat rancangan dekat TV3 tu cikgu. Macam-macam cerita ada. pasal artis tu kan. Tapi sebenarnya melodi ni apa maksud dia cikgu? Okey, jom kita tengok Aiman apa benda melodi ni. So, apa itu melodi? So, melodi ialah pergerakan bunyi musikal yang terhasil daripada gabungan bunyi tinggi rendah, pitch ataupun tone tinggi rendah, bunyi panjang pendek, dia punya nilai note. Dan juga pergerakan kedua-dua gabungan ini dikawal oleh meter. So kita tengok lagi apa benda cikgu cakap ni, mengepek-epek ni. Melodi adalah gabungan irama dan pitch. Irama tu apa benda cikgu? Pitch tu apa benda? Kita kan dah belajar. Kita tengok apakah bawah irama. Kalau cikgu cakap macam ni, mungkin pelajar lebih jelas. Bila cakap pasal irama, di dalam irama kita ada detik, kita ada nilai not dan tanda rehat. Masih ingat lagi lagu Pizza? Tak apa, nanti cikgu akan terangkan. Tak sabar pula saya nak dengar. Apa tu kita ada meter dan corak irama. Boleh tak antara yang ada kat sini, yang 6 orang ni, semua pelajar sukses cikgu ni terangkan apakah maksud meter? Silakan. Kita ulang kaji sikit, nak cek. Ada calon-calon kat luar sana pun cuba jawab apa yang anda faham tentang meter. Cuba. Okey, Azim. Meter tu adalah berapa not yang perlu dimainkan untuk dalam sesebuah bar tu. Berapa not yang perlu dimainkan dalam sesuatu bar? Nilai not.
Boleh sesiapa betulkan sikit jawapan Hazin tu? Sikit Nilai lagi, note jenis sikit lagi. apa? Kita ada semi-brief, kita ada minim, kita ada crochet. Okey, ni apa dia nilai note apa? Okey, ini nampak macam ada gitar tepi tu. Dia boleh Kalau bantu. contohnya, okey, katakanlah meter 3/4. Apa maksud meter 3/4? Okey, lebih senang lah. Okey, Ani. Meter 3/4 bermaksud 3 detik crochet dalam setiap bar. Okey, maksudnya 3 detik crochet dalam setiap bar. Okey, itu maknanya kita kena faham. Pertama sekali nilai note panjang pendek, nilai bunyian sama ada bunyian atau senyapan atau panggil dalam bahasa Inggeris kita panggil dia rest. Okey, ataupun note dan kita kena tahu meter. So bila kita tahu nilai note, kita tahu meter, katakanlah setiap bar mesti ada 3 nilai crochet. Kita dah tahu note, kita gabungkan apa saja yang penting satu bar tu mesti ada 3 nilai crochet. Itu yang dimasukkan 3/4 tadi. Setiap bar mesti ada 3 crochet, setiap bar mesti ada 3 crochet. Okey, kita tengok lagi. Inilah dia nilai-nilai note yang pelajar mesti kuasai. Ini cikgu senaraikan nak menghadapi SPM kalau satu daripada note yang cikgu tunjuk ni tak tahu lagi. Nilai dia lebih baik ini sebagai nota rujukan, refresh balik. Ini pelajar mesti tahu. Nilai note biasa dan juga nilai note bertitik. Kita ada 3 kat sini. Ini semua ni cover tingkatan 4. Semua kena tahu ya. Okey, ini simbol dia cikgu simbol. Panjang pendek lagu tu ataupun kita nak menyanyi panjang mana kan. Kemudian inilah meter. Ini cikgu masukkan tadi meter 3/4 dan 4/4 untuk tingkatan 4 kita ada 2 meter yang kita fokus iaitu 3/4 dan 4/4. Siapa dapat terangkan apa itu 4/4? Okey, silakan. Ya. Ulfa nak cuba. Apakah maksud 4/4? Yes, silakan. Yes, Idlan. Ni standing in the eye semua ni. Masih hebat. Cakap. Okey, Idlan, silakan. Masuk meter 4/4 maksudnya 4 detik crochet dalam setiap bar. Very good. 4 detik crochet setiap bar. Menggunakan pengalaman nilai note ni, kita dah tahu nilai note dia yang telah kamu pelajari. Buatlah, kumpulkan macam mana. Yang pasti setiap bar mesti ada 4 nilai crochet. So, cuba bagi contoh bar yang pertama. Cikgu nak corak irama yang berbeza. Meter 4/4. Okey, corak irama yang pertama. Corak irama yang pertama. Ulfa. Okey. Okey, Fakrul. Yes. Fakrul. Okey, rasanya Fakrul akan tulis apa? Corak irama yang pertama, bar pertama. Meter dia 4/4. Minim. Okey, minim. Crochet. Okey, very good. Minim nilai dia 2. Crochet nilai dia 2. So, kalau dicampur ialah 4. Betul. Bar pertama. Kalau dalam peperiksaan, dijawab, itu dah dapat 1 markah kat situ. Okey, lagi selain daripada itu, apakah lagi kombinasi note ni yang dapat menghasilkan meter 4/4 pada bar kedua? Okey, siapa lagi murid cikgu yang sukses ni nak jawab? Okey, siapa lagi? Kita kena selalu mendoakan dia orang sukses supaya dia mereka cemerlang. Yes, Azim. Bagus lah. Silakan Azim. Yes. Quiver. Okey, quiver setengah. Okey, quiver 4 kali. Okey, Lepas tu 4. Okey, jadi berapa dah nilai dia tu? Quiver 4 kali bersamaan dengan 2. Okey. Lepas tu crochet 1 dan lagi 1 crochet lagi. Lepas tu jadi satu lagi lah crochet lagi. Okey. So betul jawapan Hazim. So kita ada. Okey, cikgu kecilkan sikit kat sini. Okey, jadi itu di antara orang kata simbol yang kita perlu ada dalam kita orang kata mendapatkan satu jumlah yang betul lah cikgu betul. Okey, baik. Kita nak tanya dengan murid-murid kita. Mungkin boleh cerita sikit tentang simbol-simbol yang ada yang awak semua tahu. Boleh tak? Okey, apa nilai note yang telah dipelajari? Berapa nilai dia? Kita nak tanya siapa? Siapa nak bantu ni? Boleh tak cerita sikit simbol-simbol yang ada dekat yang awak tahulah. Okey, cikgu kongsikan. Ingat lagi tak yang lagu yang cikgu telah ajar tentang nilai note ni? Kita bayangkan satu nilai note yang besar tu sama dengan sebiji pizza. Okey. Fakrul, boleh kot. Fakrul boleh. Kalau dibahagi 2, nilai dia jadi berapa? Apa nama note dia? Okey, silakan Fakrul.
Nama not apa yang nilai dia 2? Minim. Minim. Fakrul Minim. mesti senang kan? Mesti Betul boleh juga, jawab. Ha, betul. Okey, baik. Okey, next. Kita pergi pula pada seterusnya. Okey, tak apa. Okey. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok nak tanya pula berkenaan pula dengan kepada Hazim lah. Okey, Hazim. Hazim boleh cerita lagi tak? Ya, saya. Kod mana yang nilai dia separuh? Separuh. Kalau separuh, quiver. Quiver. Okey. Quiver. Okey, kalau kita nak tanya kepada Ulfa pula lah. Okey, Ulfa. Apakah simbol yang bernilai 1? Crochet. Crochet. Okey. Baik, cikgu. Betul, cikgu? betul, pandai sangatlah. Jadi memang orang kata apa, simbol ni sangat penting dalam kita bermain muzik, dalam kita membuat nilai melodi. not ni kita kena tahu antara satu faktor lah. Kita kena berpengetahuan tentang pertama nilai not, yang kedua tahu meter, apa maksud dia. Ya? Okey, cikgu. Alright. Okey, ni dia meter. Jadi cikgu sebut tentang irama, cikgu Irama dan lagu. Itu piramli. Dah, cikgu. Seterusnya kita kena ada PIC. PIC tu apa, cikgu? Apa dia PIC? Gambar ke? PIC tu apa, cikgu? PIC tu ialah pitch di mana tinggi rendah. Takkan kita nak tak ada serianya, hidup boringnya lah. Kita dengar apa boring kan? Lagu straight je Jadi kan? kita memerlukan pitch tinggi rendah sesuatu bunyi. Itu yang dimaksudkan dengan pitch. Kita dah tahu nilai not. Jadi kita nak letak not tu, kita nak tinggi mana, rendah mana. Okey. Itulah dia. Pitch ialah pergerakan tinggi rendah sesuatu tone bunyi, turun dan naik tu menentukan pitch. Okey, seterusnya. Ini dah dia pitch yang kita kena tahu setakat ini, iaitu pitch sehingga 3 garis leja, clef bass, clef treble. Tetapi untuk penciptaan kita cuma fokus pada clef treble sahaja. Nanti tension pula pelajar. Dah lah tak tahu not ni susah nak apa not bass. Betul, ni. cikgu? Cikgu buat ni bagi formula apa ni? Okey. So kita tengok. Alright, apa yang cikgu belum beber daripada awal tadi? Melodi ialah gabungan irama dan pitch. Okey, dalam irama kita dah belajar not, crochet, quiver, mini bertitik. So sekarang dalam irama ni kita gabungkan berdasarkan meter yang kita telah tetapkan. Kita gabungkan menjadi corak irama. Ini ialah corak irama. Tak ada bunyi pitch tinggi. Okey. So bagaimana bunyi dia? Jom kita dengar sekejap. Macam Jom kita mana dengar. sebenarnya bunyi dia ni? Ini hanya okey. pitch saja. Ini ialah corak irama saja. Kita tak masukkan lagi pitch. So kita tengok macam mana bunyi dia. Macam mana bunyinya? Jom kita dengarkan. Sekejap lagi cikgu nak tidur ni, Aiman. Pitch ni. Okey. Itu ialah pengetahuan. Okey, kita nak buat lagu, nak guna corak irama tu. Okey, tak apa, kita tetap dulu corak irama. Sekarang kita gabungkan pula pengetahuan tentang pitch, tinggi rendah. Kita baru masukkan elemen pitch. Okey. Kita letak note ini jadi apa? Note ni dia E ke, F ke, G ke. Jadi apabila kita gabungkan, barulah menjadi melodi yang sedap. So kita dengar apakah bunyi melodinya sebenarnya yang cikgu nak buat ni. Okey, jom kita dengarkan. Barulah boleh goyang kaki sikit. Tadi berantuk, cikgu. Tadi Yang ni baru berantuk. betul. Okey. 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 Jadi ini orang kata apa, bila kita dah susun macam tu, dia akan jadi bunyi macam tu, cikgu. Sebab itulah kita katakan tadi, melodi ialah gabungan irama. Irama ni tak ada pitch tinggi rendah dengan gabungan pitch. Barulah menjadi satu melodi yang lengkap. Okey, cikgu. Itu yang dimaksudkan dengan melodi, cikgu. Okey. Baik, seterusnya, cikgu. Alright, seterusnya kita tengok aliran melodi. Okey, sekarang ni kita buat melodi. Sekarang ni melodi jenis apa yang boleh kita buat? Ni nak bagikan gambaran pada semua, idea, pilihan, nak pilih melodi macam mana kita nak cipta.
Tapi jangan mendata sampai bila-bila nanti cikgu tidur. Tak adalah Iman. Okey, aliran melodi. Okey, aliran melodi dibahagikan kepada 3. Yang pertama, aliran melodi bertangga. Macam kita naik tangga berturutan. So, aliran melodi dalam sesebuah frasa lagu adalah secara berturutan dalam jarak semiton atau 1 ton sahaja, sama ada menaik atau menurun. Macam naik tangga, menaik ke, menurun ke, tapi dia berturutan. Berturutan. Macam mana bunyi dia tu, cikgu? Nanti kita dengar sekejap lagi contoh dia macam mana lah melodi ni. Cikgu terangkan dari segi dia punya ni dulu. Cikgu. Okay, seterusnya kita ada melodi, aliran melodi yang kedua ialah melompat. Dia tu kan berurutan tapi daripada bawah lompat naik ke atas, pitch dia bunyi dia terus tinggi. Tinggi. So itu adalah melodi melompat. Cikgu rasa kalau cikgu tunjuk macam ni mesti tak faham. Nanti kita tengok sekejap lagi dengan lebih jelas. Ada bertangga melompat ni kan. Dan akhir sekali, yang ni selalunya rapper selalu nyanyilah. Dia mendata je. Mendata. Tapi dia nyanyi juga. Tapi pilihan melodi dia ialah melodi mendata. Okey, cikgu. Kita nak dengar, cikgu, macam mana bunyi bertangga, melompat dengan mendata ni. Tapi lepas ni boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Kita nak minta murid-murid kita lah, cikgu, selepas ni. Minta boleh. kau nyanyi. Boleh, cikgu? Boleh. Kalau nak dengar, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita tengok aliran melodi. Ada yang bertangga, ada yang melompat dan ada juga yang mendatar. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh tunjuk sikit contoh-contoh macam mana bunyi melodi ni, cikgu. Kalau cikgu nak baca ni mesti boring je. Kita dengar sendiri bagaimana bunyi setiap aliran melodi. Kita dengarkan. So, kita dengarkan aliran bertangga. Macam manakah melodi aliran bertangga ni? Okey. Jom kita dengarkan. Begitu. Dia pandai je berperingkat-peringkat. Dia makin naik, cikgu, satu persatu. Menaik pun boleh, menurun pun boleh. Yang penting bertangga kan. Okey. Yang kedua ialah melompat. Bukan bertangga tapi dia melompat. Kita tengok. Macam mana bunyinya tu? Dia pelajar yang nak adventure kan, dia nak melahirkan aliran melompat. Macam mana? Itu adalah aliran melompat. Sekejap naik, sekejap turun. Tapi dia tak berturutan. Dia tak bukan naik atas, bawah. Itu pula. Okey, seterusnya aliran mendata. Mendata. Jom kita dengarkan. Ini macam bercakap jugalah. Kat situ je. Harap-harap semua murid-murid cikgu fahamlah apa itu bertangga, aliran melompat dan mendata. Tapi kalau cikgu tak soal, macam mana nak tahu cikgu you all faham ke tak ni? Okey, baik, kita cek seorang-seorang ataupun kita volunteer lah. Siapa boleh bagi contoh kat cikgu satu aliran pilihan anda? Okey, cikgu nak antara 3 ni. Yang di best, yang di best. Azim. Nyanyi betul-betul. Saya cuba dengan penuh perasaan tau. Okey, saya cuba. Okey, salah betul tak apa. Sekurang-kurangnya cikgu boleh cek betul atau tidak. Okey. Baik. Okey. Lagu negaraku untuk corak irama bertangga lah. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Hazin. Okey, adakah betul apa yang Hazin nyanyikan aliran bertangga? Ta baru dia turun. Maknanya di awal lagu negaraku adakah bertangga atau melompat atau mendata? Siapa tahu kat sini? Okey, bagus Hazin. Terima kasih. Bagus mencuba Hazin. Betul atau tidak apa yang Hazin nyanyikan lagu negaraku tu bertangga? Kawan kita awal-awal tu mendata kata cikgu. Kan ke awal-awal dia mendata kan? Boleh bagi komen adakah betul atau salah apa yang Hazin nyanyikan? Silakan. Tadi siapa jawab mendata tadi? Silakan. Okey. Yang pastinya jawapan yang Hazin bagi tadi awalnya adalah mendata. Kemudian dia melompat. Yang dia menurun tu baru bertangga.
Okey, Hazim, boleh betul jawapan Hazim tu, tapi Hazim kena terangkan bertangganya di bahagian bar yang seterusnya, bukan di awal lagu. Okey. Okey, cikgu. Bagus, Hazim mencuba walaupun ada sedikit kesalahan, kena terangkan sedikit ya. Bagaimana pula dengan aliran melompat? Siapa boleh bagi contoh aliran melompat? Siapa nak cuba? Okey. Okey, Hani. Salah tak apa, yang penting kita mencuba supaya faham. Untuk aliran melompat punya. Okey, Hani. Aliran melompat punya lagu Love me, love me, love me. Amboi. Abang Aiman pun Macam tu. itu bagi betul lah Hani nyanyi. Bagus. Betul ke, cikgu? Macam tu cikgu. kira melodi Dia kan melompat. sekejap ke bawah, sekejap ke atas. Melompat-lompat melodi dia. Itu bagus, Hani. Tak apa, Haziq, jangan kecil hati ya. Okey, bagus, Hani. Yang penting kita kena berani mencuba. Kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kita betul ke salah. Lepas ni Haziq yang buat salah lagi. So, aliran mendata pula. Very good. Hani dengan Haziq, aliran mendata pula. Lan, ya, silakan Lan. Okey, cikgu tak pernah dengar Lan nyanyi ni. Sorak-sorak. Silakan. Jom kita dengar Lan nyanyi. Dah lah comel. Satu kita dengarkan. Okey, silakan. Saya bagi contoh untuk aliran mendata. Okey. Oh, dalam bercakap je lah. Okey. Okey. Silakan Lan. Kau kenal aku siapa, yang dulu bukan aku. Masa tu aku gila, aku sendiri tak tahu apa yang sudah jadi. Oh, mendata je dia nyanyi. Pandainya. Itu mendata je Dia mendata. Tapi jangan gila ya. Belajar di DBR dengan happy ya. Okey. Alhamdulillah. Maknanya at least mendapat sedikit gambaran. Mendata tu bukannya mendata sepenuhnya, dia dekat-dekat je dia punya pitch dia tak ada perubahan. Dia lari sikit-sikit je, cikgu. Tapi dia tak bertangga, tak naik ke atas dan sebagainya. Okey. Hai, cikgu. Okey, kita nak tengok macam mana yang disebutkan pergerakan kod tu, cikgu. Okey, kita tengok pergerakan kod. Silakan, cikgu. Sekarang ni cikgu baru nak masuk. Okey, cikgu kena lajulah. Sebab cikgu nak bagi tip baru sikit. Lama. Okey, pertama sekali. Semua cikgu anggap semua dah tahu apa itu chord primer. Chord primer adalah chord asas dalam sesuatu scale. Okey, maksudnya chord yang boleh terangkan cikgu chord primer ni apa? Chord primer. Chord primer ni dibina atas note apa? Okey, silakan. Note yang keberapa dalam sesuatu scale, Ufa? Note yang? Note yang pertama. Note yang pertama. Keempat dengan kelima. Keempat, kelima dan pertama. Okey, walau apa saja scale, note yang pertama, keempat, kelima dan ni ialah note asas. So, cara yang pertama kita menghasilkan melodi ialah okey, berdasarkan chord. Okay, kita jelas kat sini. Kalau chord 1, bila kita bina chord 1, kita ke 1 3 5, kita dah tahu, kita akan bina chord pada note pertama, note keempat, note kelima. So sekarang kita bina chord 1. Apakah note-note yang terdapat dalam chord 1? Apakah note-note yang terdapat dalam chord 1? Ya, saat ini. Note GBD. Okey, kita ada GBD. Kalau chord 4, kita ada CEG. CEG. Kalau chord 5, kita ada D F sharp A. Kenapa ada F sharp? Bukan F biasa. Mengapa F sharp? Sebab dekat situ, dekat bar tu ada sharp dekat bahagian sebab F. scale ini adalah scale dalam G major yang mempunyai satu sharp. Dan sharp itu adalah note F. Walau apa pun namanya note F, dekat atas ke, kat bawah ke, atau di mana, semua kena letak F. Ya? F sharp. Okey. So berdasarkan chord ni, apa yang kita boleh buat? Kita tengok pula. Ini chord-chord. Kita dah tahu dah chord ni ada GBD, CEG, DFA. Kita cuba cipta melodi berdasarkan note-note yang ada dalam chord. Contohnya, GBD adalah binaan bagi chord G ni, chord 1 ni. So kita buat melodi. Kita pecahkan. Dari tadi kan dia gabung, kita pecahkan, kita boleh buat melodi. So kita dengar bagaimanakah bunyi kalau kita menggunakan semua note yang terdapat dalam chord sahaja. Okey, kita dengar. Jom kita dengarkan. Jom. Okey. Murid-murid, cikgu nak beritahu dekat calon SPM di luar sana, takut ramai murid yang
mendapat markah yang sedikit kurang lah dalam soalan menghasilkan melodi sebab mereka tak ada idea. Rupanya kalau mereka tahu C major katakanlah dan mereka tahu chord primer ialah chord 1, chord 4, chord 5 dan C, E, G. Sebenarnya berdasarkan chord ni kita boleh menggunakan note yang ada dalam chord tu, kita bina je melodi apa-apa saja. Betul kalau mengikut meter yang diberi. Sebab dia melodi mudah Aiman. Jadi dia bebas pelajar nak buat macam mana. Okay, salah satu cara dia, cikgu beri penekanan sekali lagi lah, menggunakan not-not yang terdapat dalam chord yang mendapat chord primer ni. Okey. Dan cikgu nak ingatkan sekali lagi, kita ada kalau G major, note tonik ni adalah note yang pertama. Kalau G major, note toniknya note apa? Silakan. Ya, Fakrul. Silakan Fakrul. Ya, Azim. Kalau G major ialah G. Okey, note tonik G. Kalau C major, note toniknya apa? C. C. Kalau D major, note toniknya apa? D. Okey, D. Maksudnya di akhir lagu biasanya kita berakhir dengan note tonik. Okay. So kalau yang ni kita dah berakhir dengan note tonik, kita dah dapat satu markah. Ada kat situ. Sekurang-kurangnya bagi idea kita akhir lagu mesti menggunakan note tonik. Okay, itu dapat satu markah lah cikgu Alright. Baik. Kita tengok pula berkenaan dengan kita dah dapat dekat kita bina melodi menggunakan not-not yang terdapat dalam chord. Okey, katakanlah kita bina melodi ni sebagai melodi asal. Sekarang ni kita cuba buat cara yang kedua. Cara yang kedua iaitu variasi satu. Apa benda variasi satu ni? Kita cuba tukar nilai not. Okey, kita cuba dengar melodi asal. Okey, yang jom kita cipta kita tadi. dengar. Right. Ini ciptaan sebab benda baru. Dah jadi 2 dah 8 bar dah. Dah cukup dah siap lagu kita. Okey, kita dengarkan. Yang asal, melodi asalnya berbunyi apabila kita variasikan menjadi melodi yang kedua, yang ni kita gunakan yang atas tapi kita berubah sikit sahaja note dia. Okey, silakan. Okay, kita jom. dengarkan. Ini teknik yang kedua, kita improvisasi. Melodi dia asal kan? Dia lebih sedap lah juga. Asal, tapi dia tambah sikit. Tapi tambah sedap, sikit. kan? Okey, dah. Penambahan ini kita panggil improvisasi. Yang pertama tadi, teknik dia adalah kita menggunakan chord. Yang kedua, kita tambah note. Tambahan note. Itu improvisasi. Kita tengok pula cara ketiga, variasi yang ketiga. Tadi cikgu ajar semua kena guna note yang ada dalam chord saja. So, kita tengok pula variasi yang ketiga ni. Okey, jom kita dengarkan. Okey. Okey. Apa yang berlaku dalam variasi 3 ni ialah note bukan chord tone digunakan. Tadi cikgu kata gunakan semua yang ada dalam chord ni. DFA semua. Sekarang ni untuk variasi 2 ni kita explore menggunakan note yang tak ada dalam chord ini. So ada 3 cara. So cikgu tak nak pergi pada cara seterusnya sebab cikgu tak pergi pada soalan. So cikgu ulang sekali lagi. Apa yang Ulfa semua sekali tahu, murid-murid cikgu tahu, ada 3 cara menghasilkan melodi. Yang pertama sekali, macam mana kita nak menghasilkan melodi? Okey, silakan. Yang pertama, cara macam mana? Siapa masih tahu? Siapa boleh beritahu cikgu? Cara yang pertama. Silakan. Menggunakan Okey, silakan. Idlan. Idlan. Menggunakan chord primer. Menggunakan note-note yang terdapat dalam chord primer. Yang kedua, kita dah tahu kita guna semua sekali ada dalam chord kita guna. Kita nak buat lagi kita tahu. Cara yang kedua itu kita tukar note. Yes. Kita tukar note. Masih lagi menggunakan note-note yang asal tapi kita cuba improvise. Kita tambah note. Cara yang ketiga. Cara ketiga, Fakrul, Aini. Pitch. Okey, pitch. Okey, kita selain daripada ni. Note bukan chord. Ya, kita tambah. Okey, cikgu akan teruskan kepada soalan. Bagaimana kita nak tackle soalan SPM nanti. Alright, ini adalah contoh soalan biasanya insya-Allah nombor 5. Soalan nombor 5
yang mengandung 5 markah. Mengandung 10 markah yang pelajar ada membuat kesalahan yang tak sepatutnya lah. Tapi bendanya senang, tetapi pelajar mungkin tak diberi pendedahan. Okey, ini adalah contoh soalan. Ciptakan melodi 8 bar dalam meter 4/4 dengan menggunakan elemen berikut. Okey, nada major yang mempunyai 1 sharp. Okey, kalau Hazim akan buat apa bila dapat soalan macam ni? Hazim akan jawab macam mana? Mula-mula kita kena pasti dulu note major apa yang ada 1 sharp. Okey, so note major apa yang ada 1 sharp, Hazim? Note yang major yang ada 1 sharp ialah G major. Okey, kita tengok balik macam mana kita nak dapat markah yang pertama, iaitu selesai. Dia tak pergi pada melodi dulu. Ramai calon kat luar sana ingat, cipta melodi aku tak pandai, tak nak buat. So sebenarnya kita selesaikan dulu apa ditanya. Elemen muzik lain yang tak ada terus pada melodi itu, penghasilan melodi. Kita selesaikan dulu. So apa yang berlaku? Okey, kita bagikan kepada 8 bar yang sama rata. Kita dapatkan dulu markah yang pertama, iaitu apa dia? Letak dia punya tanda nada berdasarkan scale yang dia minta. Okey, dia minta nada major yang punya 1 sharp. So pelajar letak je tanda nada kat sini. Tak kat sini. Dan pelajar akan dapat 1 markah kat situ. Dah dapat dah markah? Dah dapat. Tak betul lagi ni. Tapi pelajar dia tak tahu. Ini yang problem. Okey, lagi satu cikgu nak ingat kat sini ialah penulisan nada, tanda nada dan juga meter. Okey, ini cikgu dah tunjuk kat sini. Siapa dia dulu? Apa yang dulu? Meter ataupun tanda nada yang kita kena tulis dulu. Ramai ni, bukan cikgu cakap dia sebab ramai yang buat salah. Bertukar tempat. Okey. So kita kena utamakan yang selepas treble clef ni, apa dia ni? Hani? Kita kena tulis apa dulu, Hani? Kita kena tulis Tanda nada. tanda nada. Kemudian Kita tulis tanda nada. baru. Yang ketiga, Meter. baru meter. Jangan tertukar. Nampak sangat you all tu pelajar pendidikan muzik yang tak pengetahuan. Jangan ngaku tu dia cikgu tak adalah. Jangan ngaku cikgu. Maksud cikgu, kedudukan dia mesti mahir. Dia mesti tahu kedudukan. Okey, yang kedua ialah note yang diminta oleh soalan, yang diberi arahan dalam soalan. So kat sini kita ada note crotchet, kita ada mini bertitik, kita ada quiver dan rehat crotchet. Okey, tak apa. Cikgu akan beri contoh bagaimana cikgu nak menjawab, tapi cikgu nak tanya you all. Katakanlah bar 1. Macam mana you all nak menggunakan semua note ni dalam bar 1? Okey. Ataupun menggunakan mana-mana note. Yang penting menggunakan ke semua note yang diminta. Okey, cikgu nak tanya seorang. Bar 1, macam mana nak buat? Siapa nak cuba? Okey, Fakrul, boleh cuba? Cikgu lupa nak cakap cara yang pertama kita cipta melodi ialah kita ada dalam kepala kita. Contohnya watermelon ialah bagi nilai note semi-quiver. So kita tahu ta 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 ta, kita tahu bunyi dia. Watermelon itu maksudnya note semi-quiver. Kalau kita sebut apple itu adalah bagi nilai note quiver. So kita boleh settle masalah quiver. Sebab kita dalam exam tak diberi piano, tak diberi apa-apa kan. So kita kena gambarkan dalam kepala kita macam mana bunyi rentak tu. So cara dia, kalau note apa tu crotchet pula, buah apa yang cikgu cakap tadi? Buah apa? Buah apa? Yang cikgu cakap. Tak ingat dah. Pear ataupun ice cream ke dan sebagainya. Boleh ingat. So cara nak fikir. So kita tengok bar yang pertama. Berdasarkan meter 4/4 menggunakan nilai note yang diberi, cuba cipta corak irama yang pertama. Okey. So tulis cepat-cepat dekat kertas, tunjuk pada cikgu. Okey cikgu. Okey, sementara tu cikgu tunjukkan contoh jawapan cikgu. Boleh, cikgu? Tapi cikgu nak tengok jawapan student cikgu satu bar seorang je. Okey. Okey, ini adalah contoh bagi jawapan yang nombor 2, iaitu note. Semua note digunakan. Okey, cek balik semua note digunakan. So, yang kedua ialah menggunakan 2 aliran melodi yang telah dipelajari. So, 2 aliran melodi apa itu tadi yang kita dah belajar? Apa dia? Apa dia? Okey. Masih ingat ke? Dia orang tu masih leka tu. Masih kita lagi ada mendata, melukis. Kita ada melompat, kita ni. Kalau guna yang ni, 2 elemen ni, so kita tengok macam mana kita dapat markah kat sini.
So, 2 bar yang pertama betul, mengikut meter yang diberi, kita akan dapat 1 markah. Okey. 2 bar lagi betul, kita akan dapat 1 markah. 2 bar lagi, kita betul, kita dapat 1 markah, dan 2 bar kita betul dapat 1 markah. Sebab itulah markah dia 4 markah. Oh. Tapi pastikan faham apa itu meter 4-4. Okey, baik cikgu. Okey, Man. Kita nak tengok orang kata apa jawapan dari murid-murid kita cikgu. Tapi nak kita berehat tengok. seketika. Boleh, Mas. Kita bagi can lah murid-murid kita nak lukis, nak tuliskan jawapan tu kan. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Muhammad bin Bakam, ayah kepada Muhammad Azim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur, mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar SPM tahun 2021, khususnya kepada pelajar muzik terbaik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Okey, hari ni kita belajar macam mana kita nak mencipta melodi. Dan murid-murid kita dah bersedia untuk tunjukkan jawapan mereka, melodi yang mereka susun. Okey, cikgu, boleh kita tengok cikgu? Ya, boleh. Tak sabar nak tengok ni. Okey, siapa nak tunjuk dulu jawapan untuk markah yang pertama, menghasilkan melodi. Okey, kita bagi senang. Okey, Hazim. Silakan Azim. Tengok. Cikgu nak bar 1 je ke atau... Okey, bagus. Kalau siap bar 1 dengan 2 lagi bagus. Apa yang siap sekarang ni? Tengok. Ni. Oh, bagusnya Hazim. Dia buat semua. Okey, kita tengok 4-4. Okey, betul ke nilai anda tu? Okey, betul. Atas sikit. Okey, 4-4. Okey. So, Hazim dapat markah yang pertama. Cikgu tengok 2 bar saja. 2 bar yang pertama. So, 1 markah yang pertama Hazim dapat untuk soalan yang 2 dan 3. Okey, seterusnya orang lain. Bagus Hazim. Betul. Cikgu harap dekat SPM nanti jawab macam tu tau. Okey. Okey, yang lain. InsyaAllah. Okey, yang lain. Ada lagi Aini, Idlam, Fakro, Hani, Ufa. Cikgu pula menyanyi. Okey, cepat. Okey. Aini, silakan. Okey. Aini pun jawapan. Okey, bar yang kedua. Okey, bela nampak yang situ. Okey, bertangga. Wah, ni suka naik tangga ni. Okey, 1. Okey, betul. Dari segi okey, Ani macam-macam ada masalah je bar ketiga tu. Mini apa tu, quiver ke crochet? Note yang terakhir tu. Note yang terakhir. Crochet. Kalau macam tu cara penulisannya betul. Okey, kat sini cikgu nak beri penegasan sekali lagi. Diorang tak tahu apa bunyi. Cikgu tadi tunjuk sedap lah. Cikgu beri cuba kot ke sebelum ni. Diorang tak dapat gambarkan macam mana lah bunyi melodi. Jangan takut. Tulis saja apa yang you fikirkan. Yang penting mengikut meter yang diberi kat situ. Ya, jangan takut. Tulis saja. Mesti betul ikut meter. Lepas tu ikut arahan soalan. Okey. Kita terus pada 2 aliran melodi dah buat. Okey, berakhir dengan chord 1. Tadi cikgu ajar chord tonik. Kalau chord tonik, jawapan ni macam ni. Okey. So, kalau berakhir dengan chord tonik, so, okey. Yang tu dah buat 2 aliran. Kat sini kita ada mendata, kita ada bertangga. So, kita akan dapat 2 markah kat situ. Kalau soalan tanya, berakhir dengan chord tonik, kalau buat akhiran dia dengan G, kita akan dapat 1 markah. Tapi soalan ni, dia nak buat chord. Kalau chord, kita jangan buat note 1 macam ni je. Dia nak menguji kemahiran, pengetahuan. Tahu ke pelajar ni chord tu lebih pada 1 note? So, kita kena buat G, B, D baru dapat 1 markah. Okey. Dalam soalan 5 ni, kemungkinan juga dia akan tanya tentang ekspresi. Di mana murid kena letakkan tanda simbol ekspresi. So, cikgu nak ingatkan, tolonglah tanya cikgu-cikgu semua, tolong dapatkan pengetahuan kat mana nak tulis, dekat atas ke kat bawah ke. Ramai murid yang buat salah jawab soalan ni. Betul dah, dia letak P dengan F tu ekspresi, tapi dia letak kat atas. Betul ke tak kalau letak kat atas? Kat atas ni untuk apa? Biasanya kita letak untuk apa kat atas ni? Untuk apa? Yes, Azim. Okey, Azim. Atas biasa kita akan letak tempo. Biasanya kat atas ni biasanya kita letak tempo. Kat sini bawah ni kita letak
dinamik. Okey. Cikgu rasa itu saja cikgu. Okey cikgu, biasanya kalau kita tengok lagu-lagu lama lah cikgu kan, biasa lagunya mesti berunsurkan nasihat dan menunjukkan kegembiraan dan semangat cikgu. Jadi apa orang kata nilai-nilai murni dalam lagu yang kita cipta ni cikgu, dan juga rumusan cikgu, silakan. Alright. Terima kasihlah Aiman tolong ingatkan cikgu. Okey. Antara cikgu berkenaan dengan nilai murni yang perlu bagi seseorang ketika menghasilkan sesuatu karya. Ramai pelajar tak tahu nak jawab blur kat sini. Tinggal kosong. Soalan bonus ni. Jawab je. So, cikgu bagikan idea. Pelajar-pelajar semua tulis. So, biasanya kita akan jawab kreatif dan inovatif dalam penghasilan karya. Benda yang nilai murni. Dan kita ada contohnya menghargai karya ciptaan sendiri dan orang lain. Tak semestinya jawapan yang cikgu tunjuk ni itu saja. Yang penting ialah nilai murni sebagai penulis. Jujur ke, itu kan nilai murni. Apa yang sesuai dan diterima akal. Sebagai nilai murni. Okey, cikgu bagikan tips dia. Kalau nak jawab nilai murni, cikgu ada 5. Okey, 5 tips. Macam mana nak jawab nilai murni? Boleh SS kat situ. Untuk semua calon-calon SPM di luar sana. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wan Mazni dan juga murid-murid kita. Tak sabar nak dengar Cikgu Mazni. Nanti next time cikgu kena nyanyi tau. Okeylah, insya-Allah. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita yang terus setia bersama dengan kita di Sukses SPM 2021. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM.